Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Soleha daripada IPG Melaka. Saya diarahkan oleh lecturer saya untuk buat satu temu bual lah bersama dengan guru pendidikan Islam yang berpengalaman. Tapi sebelum nak ajukan soalan, boleh ke kalau macam nak minta Ustaz intro dulu tentang Ustaz, pengalaman dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sesi ta'aruf lah sebab kenal Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Syamsul Hazlan bin Muhammad Kamal Hakim. Dilahirkan di Pekan Pahang. Selepas habis belajar di sekolah menengah, sama belajar di Jordan, Universiti Al-Bait selama lebih kurang 5-6 tahun. Sekembalinya daripada Jordan, menyambung Diploma Pendidikan KPLI, kursus perguruan lepas ijazah di Maktab Perguruan Bangi selama setahun. Habis belajar pada tahun 2002 dan setahun selepas itu sambung Diploma Pendidikan Bahasa Arab, major dan minor Pendidikan Islam selama setahun di Maktab Perguruan Islam Bangi. 2003 bulan 7 mula posting di Sabah di SMK Agama Tun Said SMK Agama Tun Said, dan berada di sana Sabah selama 8 tahun. Start daripada 2003 bulan 7 sehingga penghujung bulan 2011 bulan 12. Dan awal tahun 2012 kembali ke Semenanjung dan mendapat penempatan di SMK Agama Pahang Muazzam Shah sehinggalah sekarang 2023. Okey, itu sedikit tentang saya lah ya. Okey, pengalaman mengajar bermula pada awal posting 2003. Selama 8 tahun itu saya mengajar menengah rendah bahasa Arab tingkatan 1, 2, 3 selama 8 tahun. Dan sekembalinya ke Semenanjung bermulanya pada awal tahun 2012 sampailah kini mengajar tingkatan 4 dan 5, termasuklah tingkatan 1 dan 2, maknanya secara keseluruhannya mengajar bahasa Arab, pengalaman tingkatan 1, 2, 3 dan 4 dan 5, dan lebih menitik beratkan tentang tingkatan upper form lah, tingkatan 4, 5 lah, SPM tu lebih kurang lah. Dan sekarang berpengalaman menjadi pemerhati kertas SPM Bahasa Arab. Sekarang memegang jawatan ketua bidang ketua guru kanan mata pelajaran bidang bahasa di SMK Agama Pahang Muazzam Shah. Okey, itu sajalah. Kalau ada apa-apa lagi boleh tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita teruslah untuk menjimatkan masa, kita nak terus kepada soalan temu bual kita lah. So untuk hari ni saya ada 2 soalan yang nak diajukan. Jadi soalan yang pertama Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang kompetensi diri sebagai guru pendidikan Islam yang profesional? Seperti yang kita tahu, kompetensi ini maksudnya kemahiran dalam sesuatu pekerjaan kan? So apa pandangan Ustaz kalau sebagai guru pendidikan Islam, kompetensi guru pendidikan Islam yang profesional? Dalam nak sebut tentang kompetensi guru pendidikan Islam ni, sebab saya tak pernah mengajar walau sekalipun subjek pendidikan Islam, saya lebih fokus pada guru bahasa Arab lah. Jadi dari segi pengalaman, saya rasa pengalaman setiap individu tu berbeza-beza lah dari segi ilmu yang disampaikan, pendekatan yang diberi kepada para pelajar daripada awal pengalamannya bekerja dan sampai sekarang selama lebih kurang 20 tahun. Pandangan saya tentang cara-cara mengajar ini, pendekatannya bergantung pada keserasian guru tersebut. Macam mana dia nak membawa pemahaman subjek yang dia ajar itu kepada pelajar-pelajar. Tapi apapun ia bergantung kepada bukan hanya kepada seorang sahaja, satu hala, tetapi pada dua hala lah, daripada guru itu sendiri dan juga daripada pelajar-pelajar itu. Ya, contohlah dalam subjek bahasa Arab ni, peranan pertama ialah guru perlu memahamkan pelajar bahawa kepentingan belajar bahasa Arab ini untuk apa.
Ya. Kalau belajar bahasa Arab ni, pertama kita tahu bahasa Arab adalah bahasa syurga, dan ia adalah bahasa Al-Quran, dan perlu difahami konteks, ya, kepentingan lah, iaitu bahasa Arab itu kita perlu pelajari kerana pertama ia adalah bahasa syurga, itu ia kalau kita belajar tu kita faham makna. Belajar bahasa ni memang faham makna lah. Bahasa Melayu memang tak ada maknanya lah, kita faham bahasa kita. Bahasa Inggeris terutama kan, bahasa Inggeris kita kena faham makna. Dan kalau di situ kurang pemahaman makna, kurang vocab, perbendaharaan kata, ia akan membantukan pemahaman pelajar-pelajar lah untuk lebih ke hadapan. Ya. Jadi lebih kalau kita tahu setakat kita bahasa Inggeris daripada awal kita dah lama belajar, bahasa Arab ni mungkin kita akan mula kata belajar tidaklah sehebat bahasa Inggeris di awal-awal persekolahan tahun 1 sekolah rendah, tetapi dia bermula daripada tingkatan 1, kita boleh kata lebih fokuslah. Jadi bila di situ kalau kita tidak tanamkan minat pelajar untuk memahami kepentingan belajar bahasa Arab itu, ia akan membuatkan setengah pelajar itu boring, fed up. Jadi kita kena memberi banyak pendekatan yang pelbagai untuk mereka rasa minat, kecenderungan untuk belajar bahasa Arab itu perlu tinggi lah. Tetapi ada satu simptom pelajar bukan kata bukan zaman dulu saja, lebih lagi zaman sekarang lah, simptomnya sikap pelajar itu. Sikap kalau malas apa saja benda tak dapatlah. Sikap pelajar itu. Dari satu cara guru tu kita tak boleh salahkan guru sahaja. Cara biasa kadang-kadang pengalaman memberi pendekatan dari segi PAK 21 ni pelbagai, tetapi pendekatan yang dibawa oleh guru tu tidaklah semua dipakai. Dia ada 1-2 saja, atau kadang-kadang ada yang tidak guna langsung PAK 21, dia guna cara yang teknik lama. Bagi saya dulu sebelum ini saya guna pendekatan memang menggunakan papan tulis. Itu di awal-awal mengajar dulu papan tulis, itu kertas majong kan. Tapi sekarang tak guna dah tu. Saya sekarang ni beberapa tahun dah ni menggunakan pendekatan LCD lah. Ya. Sebab kita sudah ada bahan-bahan info-info yang kita boleh paparkan, dan kita boleh, bagi saya ia menjimatkan masa. Tidak perlu kita tulis di papan tulis. Kalau kadang-kadang bila kita tulis, seorang guru itu dia menulis sesuatu perkara di papan tulis, dia akan mengambil masa sambil menulis, sambil menerang, dan kadang-kadang pelajar pun dia bermain di belakang. Tak beri tumpuan. Ya. Jadi dengan pendekatan ICT yang sekarang ini kita gunakan dengan lebih cepat dan pantas, bahan-bahan pun sudah ada pelbagai dan banyak. Jadi kita paparkan saja slide. Jadi kita buat sambil kita menayangkan bahan-bahan di paparan ya, LCD itu. Jadi pelajar sambil kita paparkan, kita boleh terangkan. Jadi kita menjimatkan masa lah bagi saya lah. Dan kita boleh mengajar lebih pada topik yang kita rancang tu. Ya, dan bagi saya faktor utama ialah ia menjimatkan masa. Tidak perlu mengambil masa untuk menyalin di papan tulis macam sebelum. Tapi dari segi dari segi perkara pertama ialah menyalin nota lah. Okey, sebab kalau diberi nota. Tapi selepas itu kita akan ada aktiviti-aktiviti berkumpulan atau aktiviti individu selepas hasil daripada menyalin topik-topik yang terdapat pada tajuk yang telah diberilah. Okey, itu saya rasa pendekatan yang biasa saya gunakan, iaitu sampai sekarang dan terkini ialah pendekatan menggunakan paparan LCD lah, sebab bahan-bahan sudah kita, orang yang lama ni sudah mengumpul bahan-bahan, dan sekarang ni daripada perubahan KBSM sebelum ini, KBSM kepada KSSM, jadi ada kumpulan guru-guru yang telah bekerjasama untuk membantu mengumpul bahan-bahan, dan kita saling menggunakan antara satu sama lain lah untuk berkongsi ilmu-ilmu, topik-topik, dan kerjasama yang diberikan sangat erat lah dalam membantu pelajar-pelajar menguasai bahasa Arab. Okey. Kalau macam pandangan Ustaz sendirilah, kan Ustaz tak mengajar pendidikan Islam lain, tapi
menurut pandangan Ustaz lah kalau untuk yang dari segi subjek pendidikan Islam, agak-agak kompetensi guru pendidikan Islam yang secara profesional tu macam mana? Serba sedikit. Lebih kurang sama juga. Dia perlukan sekarang ni kalau nak lebih jimat masa, dia perlukan kepada bahan-bahan yang terkini lah. Tidak lagi menggunakan cara teknik yang lama, iaitu menulis, mengambil masa untuk menulis, tapi mengumpul bahan-bahan, info-info melalui nota-nota, apa dia? PowerPoint, berbentuk PowerPoint kan, atau apa sahaja yang kita boleh pancarkan ke papan layar lah. Dan ia lebih menjimatkan, dan saya rasa untuk bahan-bahan semua subjek termasuk pendidikan Islam memang terlalu banyak sekarang ni. Dan pelajar-pelajar yang sebenarnya pelajar tidak perlu buat nota. Nota sudah tersedia sekarang ni. Cuma pelajar hanya menyalin supaya kita biasakan, biar pelajar ni biasa dengan penulisan lah, jangan terlalu malas sebab nota dah tak buat kan. Jadi guru dah buat nota, cuma pelajar tak buat nota, dia membaca dan menyalin dan mengulang kaji saja. Kalau itu pun tidak mampu mereka buat, bagi saya katakan pelajar itu sangat malas. Sangat malas. Dan simptom inilah yang bagi saya attitude yang sangat teruk bagi setiap pelajar lah. Sebab kita sudah membantu pelajar dari sudut itu, iaitu memudahkan pelajar-pelajar dengan hanya menyalin nota, dan kita memberi penerangan sambil berbincang dalam bentuk berkumpulan atau tugas yang diberi secara individu, mungkin ada jugalah di sana. Tapi apa-apa pun kita tidak boleh sandarkan semua perkara pada guru sahaja, tetapi kita hendaklah menyuruh dan meminta pelajar juga, setengah pelajar membuat nota. Tapi kalau guru yang baik, dia akan bagi je semua. Sebab nak jimatkan masa kan. Sebab sekarang ni masa terlalu pantas. Jadi kadang-kadang yalah, depends lah, bergantung kepada guru. Macam mana dia nak pelajar memahami subjek-subjek, topik-topik yang berlega dalam sekitar topik bahasa pendidikan Islam tu lah. Sebab topik pendidikan Islam bagi saya rasa sangat banyak berbanding subjek bahasa Arab. Sebab kalau sekarang ni di sekolah saya, kalau masa seminggu tu pendidik Islam dia 7 masa. Bahasa Arab, betul. Bahasa Arab 5 masa sahaja. Bahasa Melayu pun 5 masa. Di pendidikan Islam 7 masa, 7 kalau satu kelas tu memang 7 masa lah. Kalau 5 kelas jadi 7 kali 5, 35, banyak sangat. Jadi dia guru akan pendidikan Islam, kalau dia hanya pure major dia pendidikan Islam, dia akan hanya pegang 4 kelas sahaja. Sebab 7 kali 4, 28 masa dalam seminggu, itu sudah berat bagi seorang guru. Jadi 4 kelas lah. Tapi kalau dia ada kombinasi dengan subjek macam bahasa Arab di sekolah saya, kita ada tol langsung lah. Maknanya mungkin 3 kelas untuk pendidikan Islam, jadi 7 darab 3, 21, tambah 1 kelas bahasa Arab 5 masa, jadi 21 tambah 5, 26 masa seminggu. Jadi kita ada kata tidaklah memberatkan bagi seorang guru, sebab sekiranya dia mengajar pendidikan Islam, dia boleh juga menguasai bahasa Arab dalam masa yang samalah. Tapi kalau dia bahasa Arab semata-mata, itu bergantung kepada enrollment guru. Enrollment iaitu bilangan guru yang kritikal yang mana. Kalau pendidikan Islam kurang, kita lebih berat kepada pendidikan Islam lah yang diajar. Kalau bahasa Arab kurang, kita berbicara guru pendidikan Islam tu dia terpaksa mengajar bahasa Arab. Jadi pendekatan yang sama, kalau guru tu sudah mengumpul segala info-info, topik-topik daripada bab awal sampai bab akhir, sudah ada semuanya. Dan cuma paparan yang diberi, masa yang diajar itu lebih menjimatkan dan lebih berfokus kepada kemenjadian pelajar itu, iaitu dia boleh belajar macam mana penggunaan PAK21, cara berkumpulan kan, cara bergerak macam mana. Ada istilah-istilah tu saya tidak ingatlah. Banyak istilah yang PAK21 sebenarnya ni. Jadi saya rasa dia ada 6C, betul Ustaz? Yang tu ke? Ya, dia ada. Dia ada apa kan? Banyak tu saya tak ingat sekarang, tak ingat. Sebelum ni ada PAK21 banyak. Apa dia? Dia ada banyak tu, ronda-ronda kan, road apa ke. Roll and roll yang itu round dia banyak PAK21. Jadi itu digunakan oleh setengah guru.
untuk lebih menarik minat pelajar-pelajar lah, macam mana dia nak memahamkan pelajar dari sudut itulah PAK21. Okey, ada lagi? Saya nak tadi kan Ustaz sendiri ada cakap yang berkaitan dengan sikap pelajar kan. Bagi saya betul lah tu, mungkin sebab diorang terkejut. Kalau sebelum ni kan diorang belajar secara alamaya, so dekat situ akhlak pelajar dengan guru itu sendiri tu tak ada, dia macam hilang. So bila dia masuk sekolah ni, dia macam anggap guru tu macam kawan dia lah kan. So macam akhlak tu dah hilang dah lah. Jadi nak terima ilmu tu agak susah lah, saya berdasarkan apa yang saya tengok pada student-student saya ni kan. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Tapi saya rasa macam Ustaz dah jawab, tapi mungkin Ustaz ada lagi banyak idea ke kan? Okey. Okey, soalan yang kedua Ustaz. Kompetensi kemahiran pedagogi abad ke-21 guru pendidikan Islam yang profesional ke arah meningkatkan kebertanggungjawatan terhadap profesyen keguruan. Jadi nak cakap tentang tu apa sebenarnya, fokus kepada kebertanggungjawabnya. Ya betul, macam mana guru pendidikan Islam, kompetensi guru pendidikan Islam yang profesional ni boleh ke arah kebertanggungjawatan keguruan profesion tu, itu sendiri. Oh, ni kena fikir dulu ni. Okey. Boleh Ustaz, tak ada masalah. Okay, Kalau Ustaz nak. Okey, kita cakap benda yang terlintas sajalah. Jika kita merasakan kebertanggungjawatan kita sebagai seorang guru pendidikan Islam untuk mendidik pelajar, ya, mungkin sekarang ni dalam pelajar sekolah menengah kan. Jadi tingkatan walaupun tingkatan 1, 2 dan 3 menengah rendah itu dan 4, 5 menengah atas, tetapi bagi saya kalau ia tidak memulai perkara asas itu tentang perkara fardu ain, walaupun di peringkat sekolah rendah tu UPKK sudah disemai kan, dipelajari peringkat sekolah rendah UPKK, ujian pilihan kelas kafar tu, tetapi benda itu akan hilang sekiranya tidak ada praktikal lah, tidak berterusan, tidak ada istiqamah pada semua pelajar-pelajar tu lah. Bila masuk sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3, dan jika tidak diteruskan lagi, jadi pelajar itu tidak akan rasa tanggungjawab. Bukan hanya kita serahkan tanggungjawab, kebertanggungjawaban itu pada guru semata-mata untuk mendidik kepada pelajar, sebab guru ini tidak boleh, tidak boleh nak kata apa, tidak boleh menjaga kelompok bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam satu kelas kalau pelajar itu sendiri tidak fokus kepada guru tersebut. Jadi kalau sekarang ni kalau kita tengok kuantiti pelajar dalam kelas tu, kalau sedikit pun belas tu kurang-kurang lah. Mungkin 20 lebih, 30 lebih dalam satu kelas tu. Kebertanggungjawaban guru memang dia bertanggungjawab untuk mendidik, tetapi fokus itu akan lari sekiranya dalam kelas itu pelajar-pelajar tidak fokus, tidak memberi tumpuan dan tidak memberi kerjasama. Dalam masa yang sama pelajar itu bermain-main dan tidak menghormati apa yang guru sedang ajar di waktu kelas itu. Jadi guru memang niat mula-mula memang betul-betul keikhlasan itu sangat tinggi untuk mengajar dan mendidik pelajar-pelajar. Tapi disebabkan masa yang terhad, bayangkan dalam satu masa belajar tu dah mungkin dalam 30 minit atau 30 minit, 2 masa 1 jam. Jadi dalam sekali perjumpaan dalam sehari. Bayangkan kalau dalam sehari itu sekali perjumpaan dalam 1 jam, 2 masa itu, guru nak mengajar kelompok dalam satu kelas itu 20 lebih, 30 lebih, objektif itu ada yang tercapai dan objektif itu ada yang tidak tercapai jugalah. Kita boleh kata begitu. Objektif pembelajaran begitu topik yang diajar. Jadi yang penting kena ada kerjasama, kena ada orang kata kedua-dua belah pihak antara pelajar dan guru itu saling perlu memerlukan. Dua hala lah. Ya, dua hala. Jadi untuk sikap kebertanggungjawaban itu dapat disemai, dapat diterap dalam diri pelajar itu. Dan pelajar itu akan lebih fahamlah sekiranya dia fokus dengan apa yang guru ajar selama lebih kurang 2 masa, 1 jam, dikatakan dalam sekali perjumpaan dalam satu hari itu. Jadi kebertanggungjawaban itu
memang perlu ada, terutama di kalangan pendidik, guru pendidik Islam. Dan yang keduanya, pelajar juga. Kebertanggungjawaban pelajar itu yang penting, ikhlasnya pelajar itu untuk memahami apa yang diajar dengan topik yang diajar oleh guru dalam kelas pada waktu yang diajar itulah. Jadi kompetensi pendekatan yang diberi oleh guru tu saya merasakan memang guru cuba memberi pendekatan yang sangat mudah untuk dipahami oleh pelajar, dan dengan cara yang sangat mudahlah. Contohnya kalau tugasan diberi untuk mereka menghafal surah, menghafal pengertian makna, definisi atau apa saja hikmah, diberi tempoh masa yang mencukupi sebenarnya. Cuma sikap pelajar yang saya katakan di awal tadi, simptom pelajar ni dia walaupun benda itu sebenarnya diberi itu semua sudah ada, sudah cukup untuk mereka mengingati fakta-fakta ayat-ayat Quran, pengertian ayat Quran, kefahaman intisari ayat, semua sudah ada. Cuma mereka perlu mengingat sahaja dan diberi tempoh untuk mereka katakan tugas individu atau berkumpulan untuk tasmik balik. Jadi kita tengoklah kalau pelajar itu memberi respon yang baik, jadi kebertanggungjawaban guru itu terlaksanalah. Tetapi kalau pelajar itu tidak, maknanya kebertanggungjawaban pelajar itu sudah hancurlah. Jadi pelajar itu tidak bertanggungjawab sebagai seorang pelajar untuk walaupun pendekatan yang diberi oleh guru itu terlalu mudah, tidak berat, tetapi simptom. Saya kata simptom itu maknanya sikap, attitude pelajar itu memang bersikap pemalas. Maaflah cakap, bersikap pemalas memang sebab kita tengok sikap pelajar sekarang ni pemalas. Walaupun diberi apa-apa nota, jadi benda yang mudah pun jadi kita tak suruh pelajar membuat nota. Nota sudah ada, cuma kita memudahkan mereka untuk mereka faham sahaja. Jadi dengan sikap yang malas itu dengan attitude dan adab-adab yang tidak disemai dalam diri mereka, membuatkan mereka itu memang jadi lebih teruk. Walaupun kita mengajar bab adab sekalipun, adab adab sembahyang, adab pergaulan dengan orang dewasa, adab dengan guru, dan bab adab sajalah kalau kita ajar tentang bab adab. Tapi mereka tidak praktikkan, maknanya tidak ada faedah manfaat di situ. Itu yang bagi saya kompetensi pendekatan yang diberi oleh guru itu, saya rasa sekarang ni tidak memberatkan pelajar, tetapi memudahkan lagi pelajar untuk mereka faham. Cuma sikap itu perlu mereka buang, sikap yang negatif itu perlu mereka buang di diri mereka. Ini yang saya katakan ialah bagi kelompok sekolah SMK lah, kebanyakan sekolah SMK, sekolah harian biasa. Kalau sekolah asrama ni yang macam sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah hebat ni, bagi saya tak ada masalah. Sebab mereka pelajar yang masuk sekolah-sekolah yang terpilih ni, mereka sendiri yang nak belajar. Kalau sekolah yang hebat-hebat ni, guru walaupun kata guru tu hebat, guru memang sudah hebat lah sebenarnya. Semua sekolah guru hebat, cuma pelajar je lah. Sebab mereka dikelompokkan dalam kelompok yang pelbagai. Ada sekolah menengah harian biasa, ada sekolah menengah agama, ada sekolah vocational, kemahiran. Jadi di situ pecahan-pecahan dia berbeza-beza lah kita tengok. Jadi itu bagi saya, pendapat saya lah tentang kebertanggungjawaban berdasarkan kompetensi yang perlu guru pendidik Islam bawa, memudahkan pelajar dan ia memberi impak yang sangat tinggi sehingga pelajar itu betul-betul fokus. InsyaAllah pelajar itu akan berjaya dengan cemerlang dan hebat. Okey. So yang pasti pelajar itu sendirilah dia kena ubah sikap dia orang, barulah dia boleh adapt. Walaupun macam kita sebagai guru ni, kita memperluaskan kita punya kemahiran dari segi teknologi dan sebagainya kan. Pelajar tu sendirilah dia kena ubah dia punya sikap lah. Betul Ustaz? Ya. Betul. Sekarang zaman sudah canggih, memang zaman IT, zaman ICT. Banyak pelbagai teknologi diguna pakai, bukan sekadar guru sahaja menggunakan. Ada setengah sekolah penggunaan pelajar dengan komputer pun diguna pakai. Jadi lebih memudahkan pelajar untuk lebih memahami dengan penggunaan handphone,
ya pun Mm-mm. ada juga. Mm-mm. Jadi pelbagai sekarang, bukan itulah saya tak kata semua, tapi memang adalah maknanya sekolah-sekolah yang disediakan segala kemudahan yang Mm-mm. ada dimanfaatkan oleh guru-guru dan pelajar lah. Dan ada setengah Mm. sekolah macam sekolah menengah harian biasa ni memang kelompoknya memang sangat besar lah yang saya katakan dari segi penggunaan dia tu bergantunglah, saya tak kata tak guna langsung, tetapi adalah dia guna pakai. Cuma dalam kelompok yang ramai ini memang tidak termampu oleh seseorang guru itu untuk memberi Mm-mm. fokus, ya, sebab bayangkan dalam kelas itu kalau kita tengok level pelajarnya ada yang aras tinggi, aras sederhana dan aras rendah lah dari segi mentalitinya. Sebab saya tak terpasti apa yang saya cakap ini betul atau salah. Cuma sekarang ni kita tidak kerajaan tidak menggalakkan setengah sekolah itu membuat pengahagian pelajar, dikatakan istilah streaming class. Ya, kalau pelajar Mm-mm. pandai satu kelas, pelajar sederhana satu kelas, pelajar lemah satu kelas. Tidak. Dia bercampur. Jadi di situ bagi saya timbul kesukaran pendekatan yang dibawa oleh guru ni, dia terpaksa meraihkan pelajar-pelajar yang, yalah, kalau pelajar yang cepat dapat dia dia okeylah, dia dapat tangkap. Pelajar Mudah lah. sederhana, pelajar yang lemah, jadi di situ guru dilema seorang guru itu, terutama guru Mm-mm. pendidikan Islam untuk dalam bukan guru pendidikan Islam bagi saya semua guru lah bagi saya sama saja untuk memahamkan keseluruhan pelajar dalam Belajar. sekolah itu, sebab dia pelajar ni bercampur. Jadi kita guru memang kena guna level atau aras yang pelbagai untuk memahamkan pelajar yang cemerlang, pelajar yang sederhana dan pelajar yang yang rendah ni lah, Tinggi. Rendah. potensi ni, potensi. Okey, itulah. Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk masa yang diluangkan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang sangat bermanfaat lah untuk kami. Okey, terima kasih Ya, Ustaz. terima kasih sekali lagi, dan sekiranya ada kesalahan dari segi info, minta maaf lah sebab tidak ada persiapan lah ya. Jadi kita cakap Tak apa Ustaz. sepintas lalu saja apa yang terlintas, kita berkongsi apa yang terlintas di pemikiran dan pengalaman yang ada lah. Dan segala hasil daripada pemerhatian dan pengalaman pada diri sendiri inilah. Okey, untuk manfaat semua. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Terima Okey. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.